Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita lihat beberapa hadis sambungan pada 2 minggu yang lalu mengenai dengan ancaman Nabi terhadap orang yang kedekut dan juga kelebihan bersedekah. Alhamdulillah, kita lihat hadis yang pertama daripada Ummu Bujaid radhiyallahu taala anha. Dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, innal miskin la yaqifu ala babi hatta astahyi. Wahai Rasulullah, orang miskin ni berdiri depan pintu aku sehingga aku rasa malu. Sebab apa rasa malu? Fala ajidu fi baiti ma adfa'u fi yadi. Aku tak ada apa-apa yang aku nak berikan kepada dia. Tak ada apa-apa yang aku tidak mempunyai sesuatu pun di rumah aku ni nak sampaikan ke tangan dia. Jadi aku rasa malu. Dia berdiri depan pintu rumah aku. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idfi'i fi yadihi walau dhilfan muharraqan. Kamu berilah kepada di tangan dia walaupun kaki, iaitu kaki lembu ataupun kaki kambing, mana sesuatu yang sedikit. Muharraqan, ditambah muharraqan mana walaupun hangit, walaupun dibakar secara berlebihan hangit, bagi juga. Ini menunjukkan kelebihan bersedekah walaupun tak ada apa dah. Kaki ni bukan kaki yang selalu kita makan, kaki yang hujung bahagian kuku tu yang tak diisi sangat. Itu maksud Nabi kalau ada. Nabi kata idfi'i fi yadihi walau dhilfan muharraqan, bagilah walaupun kaki kambing atau kaki lembu yang di bahagian kuku tu yang tak diisi dah. Kalau itu kamu ada, bagilah walaupun sedikit. Jangan hampakan orang yang meminta sedekah. Dalam hadis ni juga nak bagi tahu, janganlah beri sesuatu yang tak bernilai. Maksud di sini sahabiah ini berkata di rumah dia tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa. Tapi kata bagi walaupun sedikit. Berbeza dengan kita ada banyak. Tapi jangan ikut dalam hadis ni bagi yang paling sedikit. Maksudnya kalau tak ada apa-apa sangat. Hadis yang kedua, an Maula li Uthman radhiyallahu ta'ala anhu qala uhdi li ummi Salamata bid'atun min lahmin wa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-lahm. Daripada Maula, bekas hamba milik Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku uhdiya li ummi Salamata, diberi hadiah kepada Ummi Salamah, isteri Nabi, satu bahagian, satu ketul daging yang telah dimasak. Daging yang telah, bukan daging mentah, yang telah dimasak. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-laham. Nabi sallallahu alaihi wasallam antara manusia yang suka daging. Faqalat lil khadim, maka Ummu Salamah kata kepada pembantu dia, kepada khadam dia. Dia kata apa? Dha'ih fil bait, simpan daging ni di rumah. La'alla an-nabi ya'kuluhu fa wada'athu, kemungkinan Nabi akan makan dia. Seorang isteri ingatlah kepada suami dia. Bila sebut orang bagi daging yang telah dimasak, dia teringat suami dia. Dia kata kepada hamba dia, kepada khadam dia, letakkan daging ini di rumah, kemungkinan Nabi akan makan daging tersebut. Fa wada'athu al-khadim quwwatal bait, maka khadim ataupun khadam tadi telah meletakkan daging di satu ruang. Zaman dulu rumah, kemudian di tingkap tu ada satu macam lubang. Itu dipanggil kuwah. letak di situ.
Waja'a sa'ilun faqama 'alal bab faqala as-sa'il tasaddaqu. Maka tiba-tiba datang seorang peminta sedekah, dia berdiri depan pintu. Dia kata, tasaddaqu ya ahlal bait, wahai penghuni rumah, berilah sedekah kepada aku. Barakallahu fikum. Faqalu barakallahu fik. Maka dia pun doakan. Peminta sedekah kan mulut dia selalu manis. Maka bila dia minta sedekah, tasaddaqu, sedekahlah kepada aku, barakallahu fikum, semoga Allah Ta'ala memberkati kamu. Kemudian mereka menjawab, barakallahu fik, semoga Allah Ta'ala memberkati kamu juga. Balas balik doa. Fadhahaba as-sa'il fadakhala an-nabi. Maka dia pun pulanglah, sebab dah orang tu tak bagi, tuan rumah tak bagi apa-apa, dia pun pergi. Ini menunjukkan penghuni rumah balas balik doa tadi. Bila orang yang bersedekah meminta sedekah, tasaddaqu ya ahlal bait, wahai penghuni rumah, sedekahlah kepada aku sikit. Kemudian dia doakan, barakallahu fikum, semoga Allah Ta'ala memberkati tuan rumah ini, penghuni rumah ini. Kemudian penghuni rumah kata, barakallahu fikum, semoga Allah Ta'ala memberkati kamu juga. Kemudian dia pun pulang. Fadakhala Nabi, maka Nabi SAW tiba, masuk ke rumah. Nabi kata, ya Salamata, indakum syai' at'amuh. Wahai Ummi Salamah, ada tak di sisi kamu sesuatu yang aku boleh makan? Maka Ummi Salamah kata, na'am. Qalat lil khadim, idhabi fa'ti. Ummu Salamah kata ada. Seraya Ummu Salamah pun berkata kepada khadam dia, kamu pergi ambil tempat yang kamu simpan tadi, daging. Kemudian dia bawa datang kepada Nabi SAW daging tersebut. Fazahabat falam tajid fil quwwah illa qit'atan marwah. Maka dia pergi tempat kuwah, tempat lubang yang ditingkap dia letak daging tadi. Dia dapati seketul batu yang berwarna putih yang bersinar. Tadi daging bertukar menjadi batu. Maka Nabi SAW telah bersabda, fa inna dzalikal laham ada marwah lima lam tu'tuh as-sa'il. Rawahul Baihaqi fi Dalailin Nubuwah. Itu Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya daging itu telah kembali menjadi batu, batu putih. Lamma lam tu'tuhu as-sa'il, kerana kamu tidak memberi bahagian daging ini kepada si peminta sedekah. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Walaupun hadis ini mungkin ada kritikan di kalangan ulama hadis, tapi sebagai satu tanda nak beritahu kepada kita, khusus untuk Nabi, bila mana orang minta sedekah, berikan. Bila tak beri, daging akan menjadi batu. Tapi ini bukan kesalahan Nabi, isteri Nabi yang tak nak bagi, sebab nak simpan untuk suami dia. Hadis yang berikutnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata Nabi SAW telah bersabda, ala ukhbirukum bi syarrin nas manzilan, nak tak aku beritahu kepada kamu manusia paling buruk tempatnya? Maka mereka berkata kepada Nabi, na'am. Maka Nabi bersabda, alladhi yus'alu billah wa la yu'ti bih. Rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Nabi kata, orang yang mana diminta dengan nama Allah, orang minta sedekah disebut nama Allah, dia minta sedekah dengan nama Allah, tapi orang tak bagi, wala yu'ti bih, tapi tak diberikan kepada dia. Orang tadi bersungguh-sungguh bila dia diminta sedekah digunakan nama Allah, maksudnya dia bersungguh-sungguh, dia orang yang berhajat untuk menerima sedekah ni, berhajat betul-betul kepada harta. Tapi orang tersebut tidak pedulikan, tak berikan sesuatu, maka Nabi kata itulah seburuk-buruk manusia. Bukan orang yang peminta sedekah tu, orang yang diminta sedekah tapi tak nak bagi sikit pun. Orang yang minta sedekah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan orang yang minta sedekah, dia guna nama Allah tapi dia bukan orang yang berhak. Itu tak termasuk. Orang yang tak berikan kepada dia sesuatu tak termasuk dalam ancaman hadis ini. Hadis yang berikutnya daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, annahu ista'zana ala Utsman.
daripada Abu Zar, dia minta izin kepada Osman. Fa'adina lahu wa biyadihi 'asah. Kemudian bila mana Abu Zar minta izin kepada Osman, Osman pun bagilah izin kepada Abu Zar. Wa biyadihi 'asah. Di tangannya ada tongkat. Faqala Osman, maka Osman berkata, ya Ka'ab, inna Abdurrahman tuwuffiya wa taraka malan. Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf telah pun wafat dan dia meninggalkan harta banyak. Fama tara minhu, apakah pandangan kamu terhadap beliau? Maka pada ketika itu apa jawapan daripada Abu Zar? Abu Zar kata, in kana yasilu fi haqqillah fala ba'sa bih. Bukan Osman yang berkata, bukan Abu Zar berkata, Osman yang berkata. Maka Osman kata, sekiranya dia sampaikan pada harta dia tu, sampaikan, tunaikan hak-hak Allah, maka tidak mengapa. Pada ketika itu di tangan Abu Zar tadi ada tongkat. Bila mana Abu Zar dengar jawapan ni, Abu Zar angkat tongkat dia, pukul kepada Ka'ab. Pukul kepada Ka'ab. Kemudian Abu Zar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma uhibbu law anna li hadzal jabal zahaban unfiquhu wa yutaqabbal minni adharu khalfi minhu sitta awaqi. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, aku tak suka kalaulah aku memiliki seumpama bukit ini emas. Apa maksud seumpama bukit ini? Yang dimaksudkan di sini adalah bukit Uhud. Bukit Uhud. Aku tak suka memiliki sebanyak bukit ini emas. Unfiquhu, aku akan infakkannya. Wa yutaqabbalu minni, dan mudah-mudahan diterima sedekah aku ini. Adaru khalfi, aku meninggalkan, selepas kewafatan aku, hanya aku meninggalkan sita awaqi, 6 awaqi. Awaqi nilai mata wang pada ketika itu. Itu saja cukup. Untuk apa tu? Tinggalkan 6 awaqi, iaitu supaya untuk menguruskan jenazah, aku beli kain kafan untuk pengurusan jenazah, ataupun ada hutang-hutang yang belum dilansaikan. Itu saja. Anshuduka billah ya Osman. Maka Abu Zar kata, aku bersumpah kepada kamu dengan nama Allah Ta'ala, wahai Osman. Asami'atahu, adakah kamu pernah mendengar perkara ini? Adakah kamu pernah mendengar perkara ini? 3 kali Abu Zar tanya kepada Osman. Kemudian Osman menyatakan na'am. Hadis ini adalah riwayat Imam Ahmad. Jadi menunjukkan dalam hadis ini, apa dia? Iaitu Abu Zar, bagi pandangan perspektif dia, orang yang fakir yang bersabar, itu lebih afdal. Itu lebih afdal berbanding dengan orang kaya yang bersyukur. Walaupun sebahagian di kalangan ulama menyatakan orang kaya yang bersyukur itu lebih afdal. Ini ada sedikit perbezaan di kalangan ulama. Sebab Abu Zar ini adalah seorang yang zuhud, yang meninggalkan dunia. Dia tak nak duit-duit, dia tak nak harta-harta, tak nak. Jadi pandangan atau perspektif dia dari sudut yang lain. Dia tidak sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Sebab itu bila diberikan pimpinan, tampuk kepimpinan kepada Abu Zar, Nabi tak bagi berikan kepada Abu Zar. Sebab Abu Zar dia bukan jenis tu. Kita lihat kelebihan bersedekah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin, siapa yang bersedekah menyamai satu tamar, min kasbin tayyib, daripada harta yang halal, harta yang baik, wala yaqbalullahu illa at-tayyib, Allah Taala tak terima sedekah melainkan daripada harta yang baik. Ini dipanggil jumlah mu'taridah, sebagai selingan. Asalnya dalam hadis ini, siapa yang bersedekah menyamai satu tamar, sebanyak satu tamar daripada usahanya yang baik, kemudian ditambah selingan, Allah Taala tidak terima melainkan daripada harta yang baik.
fa innallaha yataqabbaluha biyaminih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan tangan kanannya. Dengan tangan kanannya, bermaksud bukan tangan kanan Allah, maksudnya Allah Taala terima pemberian tersebut. Sebab apa digunakan kanan? Sebab kanan untuk benda yang baik. Bila terima, yang kita sebutkan, kita bincangkan sebelum ni dalam beberapa minggu yang lalu, dalam 4-5 siri yang sebelum ini, kita ceritakan mengenai kelebihan kanan. Bila sebut tentang kelebihan kanan, maknanya kanan ni lebih utama berbanding kiri. Setiap benda-benda mulia, benda-benda tinggi diutamakan yang sebelah kanan. Thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwah. Kemudian Nabi kata, kemudian diberi tambahan kepada sedekahnya, untuk tuan yang bersedekah ini, kama yurabbi ahadukum fuluwah, seperti mana salah seorang di kalangan kamu menjaga membesarkan anak kudanya, hatta takuna mislal jabal, sehingga jadilah sedekah dia seumpama bukit. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini, kita lihat bila mana harta yang baik, walaupun sedekah yang sedikit, tetapi Allah Ta'ala akan memberkati harta sedekah tersebut sehingga jadi banyak. Samalah seseorang yang jaga anak kuda semenjak kecil, jadi dia jaga sampailah kuda jadi besar, boleh bawa berlumba, boleh guna macam-macam kuda tadi, sehingga jadi harta sedekah tu seumpama bukit. Yang penting harta tersebut harta daripada harta yang halal dan juga yang bersih. Bukan duit, bukan bercampur. Habis duit itulah duit yang baik, yang tak baik, riba, rasuah semua masuk. Kemudian duit yang samalah bagi-bagi surau, untuk buat renovate surau, untuk buat bagi cantik surau, untuk bagi tahfiz, untuk sponsor ni sponsor tu. Bukan. Itu Allah Ta'ala tidak terima. Sebab dalam hadis ini, bagi walaupun sebiji tamar daripada harta yang baik, maka Allah Ta'ala akan terima sedekah tersebut, dan Allah Ta'ala akan kembangkan, besarkan, berkatkan harta sedekah tadi, sehingga bertambah daripada sebiji tamar yang tak ada timbangan, asal sikit sangat, last sekali boleh menjadi seumpama bukit pahalanya. Allah Ta'ala menyatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan riba dan juga menyuburkan sedekah. Yang dimaksudkan di sini, riba ni semua harta-harta yang haram. Tak ada keberkatan, Allah Ta'ala tak terima sedekah tersebut. Jangan kita terkejut, ini sedekah bagi dekat tahfiz, bagi dekat surau 100,000, tapi itu semua rasuah, masuk dengan duit judi dia semua, dia bagi surau. Banyak duit dia. Duit tu tidak ada keberkatan dan tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yurbis sadaqat, Allah Ta'ala menyuburkan sedekah. Sedekah ini adalah perkara-perkara yang halal. Perkara yang halal Allah Ta'ala suburkan, jadi banyak. Ini semua adalah daripada kurniaan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, luasnya kurniaan Allah Ta'ala kepada hambanya. Dan dalam hadis yang kita sebutkan ini, kita lihat Allah Ta'ala akan jaga sedekah tadi untuk tuan dia. Ini dalam bahasa Arab dipanggil kinayah. Kinayah banyak. Bila harta disimpan elok-elok, dia akan jadi banyak. Macam tu juga sedekah, bila kita sedekah daripada harta yang elok, yang baik, maka Allah Ta'ala yang jaga dia, jadi dia akan bertambah besar, sehingga berat timbangan tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Nabi SAW bersabda, tidak kurang harta sedekah. Daripada mana-mana harta tidak akan kurang,
sama ada sedikit ataupun banyak ataupun sebahagian, takkan kurang. Wa ma zadallah, dan Allah Ta'ala tidak akan menambahkan kepada seorang hamba dengan keampunan, melainkan kemuliaan. Jadi seseorang yang mengampunkan orang lain, Allah Ta'ala akan menambahkan kemuliaan di sisinya. Orang buat silap, kita maafkan, Allah Ta'ala tambahkan, tinggikan nilai diri kita ataupun kemuliaan kita. Kalau kita bos, orang bawah selalu kerap kali buat salah, kita maafkan, maka Allah Ta'ala akan menambahkan ketinggian kemuliaan untuk kita. Bukan kita mencarut lagi. Bila mana kita jadi bos, orang besar, maka orang bawah buat salah, kita kerja nak mencarut, nak maki je. Jadi itu bukan perkara yang baik. Perkara yang baik adalah kita maafkan, maka Allah Ta'ala akan berikan kemuliaan kepada kita. Ada ulama kata yang dimaksudkan kemuliaan ini adalah Allah Ta'ala akan berikan pahala yang banyak kepada kita. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang itu tawadha', merendahkan diri dia. Maksudnya dia tak tinggi diri, dia tak rasa hebat diri dia, direndahkan diri. Macam mana pada situasi keadaan tetap direndahkan diri dia kepada manusia, maka Allah Ta'ala akan mengangkat dia di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Sama ada kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat, Allah Ta'ala angkat dia dengan syarat dia tidak tinggi diri, tidak menunjukkan diri dia hebat, sentiasa sifatnya tawadhu', rendah diri, maka Allah Ta'ala akan memberi kemuliaan kepada dia. Jadi dalam hadis ini ada 3 perkara yang kita boleh mengambil pengajaran. Pengajaran pertama adalah ma naqasat sadaqatun min mal. Harta sedekah tak akan berkurang. Kita bagi sedekah, lagi bertambah harta kita. Perkara yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Kita lagi banyak kita maafkan orang, lagi banyak pahala, lagi banyak kemuliaan, ketinggian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Perkara yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Siapa yang banyak tawadhu', Allah Ta'ala tinggikan dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang berikut daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini min syai'in min al-asya' fi sabilillah, du'iya min abwabil jannah walil jannati abwab. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis salah, wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad." Daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man anfaqa zawjaini," siapa yang memberi infak kepada 2 orang isteri dia. 2 orang isteri dia. Dia banyak isteri, 2 orang. Sesuatu yang diberikan kepada 2 orang isteri dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu du'iya min abwabil jannah, akan diseru ia daripada pintu-pintu syurga. Dipanggil dia di pintu-pintu syurga. Sebab apa? Dia beri sedekah. Bila banyak isteri, banyaklah bersedekah, banyaklah infak, banyak keluarkan duit bagi nafkah. Sama juga banyak anak, ramai anak, maka banyak keluar duit. Keluar duit bukan sia-sia, itu sebagai dianggap sedekah. Dia setiap yang kita keluarkan duit untuk keperluan masak, makanan, rumah dan sebagainya, sewa rumah, itu semua adalah dianggap sedekah. Jadi seseorang yang mana dah duit cukup-cukup dia tak bagi sedekah kepada anak yatim ke surau ke masjid sebab duit cukup-cukup, maka sebab dia dah bagi sedekah ke isteri dan juga anak-anak dia, dia dapat pahala sedekah dah. Ada yang dalam sebahagian riwayat, ada yang kata 2 isteri, ada yang kata 2 kuda, ada yang kata 2 hamba. Ada pelbagai riwayat lah. Kemudian ada yang kata siapa yang berikan infak zaujain, bukan 2 isteri. Ada yang menyatakan maksud zaujain adalah 2 jenis. Satu jenis yang sembunyi, satu jenis yang terang-terangan. Apa maksud terang-terangan? Iaitu kemungkinan yang ulama menyatakan yang dimaksudkan 2 jenis sedekah. Satu sedekah sembunyi, sedekah sunat, sedekah yang wajib, zakat
dibuat secara terang-terangan. Macam zakat fitrah lah. Zakat fitrah kan wajib. Bila zakat fitrah wajib, kita tak bagi sembunyi-sembunyi. Kita letak dekat depan surau, beranda masjid, letak kat stesen minyak, ambil zakat. Sebab dia kena bayar secara terang-terangan. Walil jannati abwab, maka Nabi SAW menyatakan bagi syurga memiliki 8 pintu. Seperti mana yang sabit dalam hadis yang sahih, untuk syurga ini ada 8 pintu. Faman kana min ahli solah, siapa yang di kalangan orang yang rajin solat, maka du'ya min babis solah, maka pintu syurga akan panggil dia. Wa man kana min ahli al-jihad du'ya min babil jihad, siapa yang di kalangan orang yang berjihad, maka dipanggil daripada pintu jihad. Macam di Palestin, orang-orang di mana Gaza sungguh-sungguh berjihad, maka mereka akan dipanggil daripada pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah du'ya min babis sadaqah, siapa yang daripada rajin bersedekah, maka dia dipanggil di pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'ya min babir rayyan, siapa yang rajin puasa sunat, maka dipanggil daripada pintu rayyan, syurga rayyan. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, ma ala man du'ya min tilka abwab min darurah fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kullaha, qala na'am wa arju an takuna minhum, muttafaqun alaih. Maka pada ketika itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu telah bertanya, ma ala man du'ya min tilkal abwab, ada tak orang yang mana dipanggil pada semua pintu, nama dia semua pintu panggil dia, pintu puasa syurga yang untuk orang berpuasa berpanggil dia, pintu syurga atau pintu syurga yang orang rajin solat, orang rajin sedekah, yang rajin sedekah, semua panggil nama dia, nama yang sama. Kemudian fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha, ada tak dipanggil satu nama tapi semua pintu panggil dia? Maka Nabi jawab apa? Naam, ya. Wa arju an takuna minhum, aku mengharapkan kamu wahai Abu Bakar di kalangan mereka. Kamu di kalangan mereka, kerana Abu Bakar mengumpulkan semua kebaikan ini. Rajin berpuasa, rajin bersedekah, berjihad, kemudian solat. Jadi Nabi kata, aku mengharapkan kamu wahai Abu Bakar di kalangan mereka. Kemudian hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, dia berkata, Nabi SAW bersabda, man asbaha minkum al-yawm sha'iman. Nabi bertanya, siapakah pagi ini di kalangan kamu orang yang berpuasa? Maka Abu Bakar berkata, ana, aku. Nabi tanya lagi, faman tabi'a minkum al-yawm janazatan, siapa yang hari ini dia mengiringi jenazah? Maka Abu Bakar kata, ana, aku. Kemudian Nabi tanya soalan yang ketiga, faman at'ama minkum al-yawm miskinan, siapa pada hari ini yang beri makan kepada orang miskin? Abu Bakar kata, ana, aku juga. Kemudian Nabi tanya lagi soalan yang kelima, soalan keempat, 1, 2, 3, 4. Soalan yang keempat, Nabi tanya, faman ada minkum al-yawm maridan, siapa yang ziarah orang sakit pada hari ini? Maka Abu Bakar kata, ana, aku. Maka Nabi SAW bersabda, majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah, tidaklah mengumpulkan perkara yang aku sebutkan ini semuanya, melainkan dia akan masuk syurga. Makna Abu Bakar akan masuk syurga. Dan dia di antara asyarah mubasyarah, iaitu 10 orang yang confirm masuk syurga. Nabi kata, siapa yang kumpulkan sifat-sifat ini, maka dia akan memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang berpuasa, kemudian yang mengiringi jenazah, kemudian yang beri makan kepada orang miskin, ziarah orang sakit. Semua perkara-perkara ini nampak seperti biasa, tapi mengumpulkan segala kebaikan. Dalam hadis ini kalau kita lihat, Nabi sendiri pun ada, dalam Quran sendiri pun ada menyebutkan perkataan ana. Ana ni sebenarnya ada perkara-perkara yang tidak baik disebut. Ana ni aku ataupun saya. Sebab dia menyerupai sifat ananiah, keakuan. Keakuan, akulah.
Tapi tak dinafikan ada kebaikan juga. Dalam Quran kalau kita lihat disebutkan qul innama ana basyarum mislukum. Nabi kata, hanya saja aku ni, aku seumpama manusia, sama manusia seumpama kamu. Wa ma ana minal mutakallifin. Cuma dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW pernah menyangkal perkataan ini kepada Jabir, ketika mana Jabir menjawab, Jabir bin Abdullah, selepas dia ketuk pintu Nabi. Maka Nabi kata, siapa tu? Dia kata, ana, aku. Siapa dia aku tak tahu. Jadi Nabi tak suka jawapan tersebut. Sebab apa Nabi tak suka? Sebab tak tahu siapa dia. Li'adami ta'yin fi maqamil akhbar. Bila mana dia sebut aku, kita nak tahu. Bila percakapan tu menjelaskan, bukan percakapan mengelirukan. Dia ketuk pintu, Assalamualaikum. Maka Nabi jawab, Waalaikumsalam. Siapa tu? Aku. Siapa dia aku? Jadi sebab itu Nabi marah orang yang memberi satu jawapan percakapan yang tidak menjawab, tetapi dia mengelirukan. Jadi ana di sini seperti mana Abu Bakar jawab, dia bukanlah perkara yang dicela. Sebab perkara yang dicela adalah seperti mana iblis dia bangga. Bila mana Quran kata qala ya iblis sujud kepada Nabi Adam. Apa jawapan iblis? Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan daripada api, Adam daripada tanah. Ana khairum minhu. Disebut ana di tempat diri keakuan, aku lebih baik. Itu yang dicela. Adapun perbuatan Abu Bakar tak dicela. Nabi kata, siapa yang puasa sunat? Aku. Siapa yang dalam rumah sakit? Aku. Dia nak mentakyinkan, aku dah buat semua, aku dah buat semua. Tapi bukan nak bagi tahu bangga, tapi nak menyatakan dia telah buat apa yang Nabi sebut. Menyebut perkataan aku ini adalah dibenarkan, tapi bukan untuk berbangga, tapi untuk menjelaskan. Okey. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya daripada Abu Hurairah lagi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ni orang yang lewat masuk Islam ni. Dia masuk Islam ketika mana umur Nabi 59 tahun. 59 tahun umur Nabi. Nabi wafat umur 63. 59, 60, 61, 62, 63. Sempat 5 tahun je. Tapi banyak riwayat, antara orang yang meriwayatkan hadis banyak, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, ya nisa'al muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Janganlah kamu menganggap remeh, janganlah jiran menganggap remeh kepada jirannya walaupun diberi sedekah kaki kambing. Kaki kambing ni bukan kaki yang saya bagi tahu, kaki yang banyak isi tu, kaki yang hujung sekali tu, yang tak ada isi tu. Walaupun diberikan benda tu pun jangan dianggap benda tu tak ada nilai. Kamu terima. Kamu terima. Dalam hadis ini, la tahqiranna, maksudnya la tastahqir. Jangan kamu menganggap hina pemberian hadiah sesuatu ataupun pemberian sedekah. Kadang-kadang orang beri sedekah, orang minta sedekah, kita ulur RM1, pandang sebelah mata dia. Tapi orang yang bagi RM10 senyum. Ini pun perkara yang tidak baik. Sebab Nabi kata sesama jiran bagi kaki kambing. Jangan pula jiran yang terima tu kata, orang ni macam tak nak bagi je. Sebenarnya jangan menganggap orang yang beri hadiah kepada kita, walaupun kaki kambing, tak kiralah dia kaya ke dia miskin ke, dia kereta besar ke rumah besar ke, tidak kira. Yang penting dia bagi, kita terima saja. Dengan hati yang terbuka. Jangan dengan prasangka yang buruk. Kita kata, kelebihan makanan dia, dah bagi anak suami semua makan dah, ni lebih bagi kita. Tak, kita terima saja.
walau firsan nasyatin, walaupun kaki kambing, walaupun diberikan hadiah kepada kamu kaki kambing, kerana bahagian kaki yang sedikit sekali. Ini menunjukkan apa saja pemberian yang sedikit kamu terima je. Terima. Setiap orang yang bagi kita apa-apa dia kita terima. Sebab itu jangan kita hampakan dia. Bila kita terima, dia akan seronok sebab kita terima walaupun tak ada nilai. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbuat baik kepada jirannya, wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Buatlah baik kepada jiran yang dekat, jiran sebelah, jiran atas, jiran bawah, jiran sebelah kanan, sebelah kiri. Buat baik dengan dia, sebab jiran ni penting. Kalau jiran, kita katakan kalaulah dapat rumah yang selesa tapi jiran yang tak baik, kita tak selesa juga hidup dalam keadaan macam tu. Sebab apa? Kita nak jiran yang baik. Sebab kita nak balik kerja, pagi malam kita nak tidur ke rumah, kita akan berhadapan dengan jiran. Walaupun kita tak nampak pun muka jiran tu, seminggu sekali je jumpa dia, tapi kita nak jiran yang baik. Sebab yelah, kalau jiran yang tak baik ni, tuan-tuan bayangkan, kita dapat jiran yang parking kita betul-betul makan jalan depan rumah kita, bagi rumah teres, kita tak selesa. Ataupun jiran tapi rumah bising, itu pun kita tak selesa juga. Ataupun kotor, sampah sampai letak di antara rumah kita dengan rumah dia, sempadan, kotor, kita pun tak selesa. Jadi kita mengharapkan jiran yang baik tak semestinya Islam. Kalau tak Islam pun tak apa. Kalau dia Islam lagi banyak kita punya tanggungjawab kita, hak jiran tu. Satu hak jiran, satu hak Islam. Kalau dia pula ada kena mengena dengan kita, hak jiran, hak sesama Islam, kemudian hak kaum kerabat. Sebab itu Nabi beritahu Jibril ni sentiasa berpesan kepada dia berkali-kali tentang hak jiran. Seolah-olah Nabi kata, seolah-olah aku sangka kalaulah jiran ni mati, jiran sebelah mewarisi harta jiran tu. Sebab apa? Terlampau kerap sangat Jibril pesan kepada aku tentang hak jiran. Kemudian buat baik kepada jiran yang di samping kita. Wal jari zil qurba, jiran yang dekat, dan jiran yang di lambung kita, yang di samping kita. Maksudnya isteri kita lah. Ulama kata isteri pun kena buat baik juga. Dia pun jiran juga, duduk tepi kita. Makna dalam hadis yang kita sebutkan tadi, iaitu janganlah salah seorang di kalangan kamu rasa diri dia terlarang untuk beri hadiah, sebab benda tu benda yang kecil sangat. Nabi kata berilah walaupun tak ada nilai, berilah kepada jiran kamu, sedekah ataupun hadiah sekadar mana yang kamu mampu. La tahqiranna ihdakunna hadiyata jaratiha. Jangan kamu memandang hina, memandang kecil terhadap hadiah jiran kamu. Kamu terima saja walaupun benda yang sedikit. Dan dalam hadis ini juga galakan untuk memberi hadiah dan juga untuk menarik hati ataupun untuk menggembirakan hati seseorang dengan pemberian. Dia bukan kita nak tengok sangat berapa banyak, berapa nilai hadiah tu. Cuma kita nak kegembiraan, bila orang terima ni, walaupun kita pun boleh beli benda tu, cuma kita nak gembira, itu saja. Kemudian hadis yang berikutnya daripada Jabir dan juga Huzaifah, dua sahabat Nabi ni berkata, Nabi SAW bersabda, kullu ma'ruf, setiap perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, sama ada pemberian harta ataupun akhlak yang baik, ataupun perkataan yang baik, ataupun perbuatan yang baik, maka Nabi kata kullu ma'ruf, setiap perkara yang baik, sadaqatun, adalah sedekah. Apa maksud perkara ma'ruf? Termasuklah perkataan baik, termasuklah perbuatan baik. Apa perkataan perbuatan baik? Yang uruf ataupun yang masyarakat menganggap benda tu baik, maka itu adalah baik. Selagi tidak syariat tak mengatakan perkara tersebut adalah perkara yang memaksiatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak yang baik itu juga termasuk perkara ma'ruf. Beri sedekah, hadiah, itu juga termasuk perkara yang ma'ruf. Jadi maksudnya setiap perkara yang ma'ruf ini adalah dianggap sebagai sedekah, dapat pahala-pahala sedekah.
Kemudian kita lihat hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia kata Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun aw tayrun aw bahimatun illa kanat lahu sadaqah." Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, tidak ada mana-mana orang Islam yang menanam ataupun yang menanam ataupun yang menuai ke, yang bercucuk tanam, kemudian fayakulu minhu insanun, tiba-tiba ada orang makan, au tayrun, ataupun tak orang pun burung makan, ataupun binatang monyet ke kera makan, illa kanas lahu sadaqah, maka semua yang dimakan itu adalah dia mendapat pahala sedekah untuk dia, sebab dia yang tanam pokok tadi. Maksudnya kita tanam pokok betik, tengok-tengok tak sempat kita makan, tak sempat ambil, tupai makan dulu, dapat pahala sedekah. Ataupun tak sempat kita ambil, ada orang mana lalu dah, budak-budak sekolah balik, dia petik dulu buah mangga depan rumah kita, tak sempat kita petik. Mula-mula ingatkan nak petik pagi, hujan, petang tak sempat petang, tengah hari budak-budak balik sekolah, dia petik dulu, habis. Jadi itu pun dapat pahala sedekah, walaupun kita tak nak bagi ni, dalam hati ni marah, tapi dapat pahala sedekah. Ataupun burung makan, setiap yang kita tanam, kadang-kadang kita tak perasan benda-benda yang biji yang kita baling tiba-tiba jadi elok pokok, maka kita akan dapat pahala sedekah. Dekat akhirat nanti kita tengok apa pahala banyak sangat ni. Burung makan, orang ni makan, rupa-rupanya kita baling biji atau kita ada tanam, kita pun tak tahu, kita mati dulu, kita tanam, pokok tu tumbuh 2-3 tahun lepas tu kita dah mati dah. Rupanya dapat pahala berpanjangan. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqatun, riwayat Imam Muslim daripada Jabir, apa yang dicuri daripada dia itu pun mendapat pahala sedekah. Dia bawa beg laptop kena curi, samun, dapat pahala sedekah. Walaupun dalam mulut ni mencarut macam-macam ni, tapi dia tak keluar dari mulut dah, hati je lah, tetap dapat pahala sedekah. Sebab dimakan harta orang Islam ataupun diambil, maka akan mendapat pahala sedekah untuk dia. Ini semua sebagai satu kegembiraan untuk memberi motivasi kepada orang Islam. Jangan putus asa, biarlah apa pun, bukan rezeki kita, tapi tetap dapat pahala sedekah. Jangan pula kita menyesal tadi, kalaulah petik pokok mangga ni awal, buah mangga ni awal sikit tadi, bolehlah buat apa tu, ulam ke apa, silap ni. Kita dah fikir silap itu sebenarnya kita dapat pahala sedekah. Ni semua untuk menggembirakan hati kita. Pernah satu kali daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi SAW bersabda, "Ghufira limra'atin mumisah", diampunkan seorang perempuan yang seorang pelacur ataupun orang perempuan yang jahat. Marrat bi kalbin, dia melalui satu anjing, ala ra'si raki, di berhampiran dengan telaga yang tak ada, kan telaga dia ada yang bulat tu, ini yang tak ada bulat, dia sama aja, sama aja. Kemudian yalhathu kada yaqtuluhul atash, iaitu anjing tadi menjelir-jelirkan lidah dia, keluarkan lidah. Memang sifat anjing jelir lidah, cuma nak bagi tahu dia jelirkan lidah pada ketika itu kerana dia dahaga yang teramat sangat, dan dahaga itu boleh membinasakan dia sebab terlampau dahaga. Mungkin di padang pasir, fanaza'at khuffaha fa'awsaqathu bi khimariha, maka mungkin anjing tu dia berkeliaran depan telaga, dia nampak air kemungkinan, tapi tak boleh nak ambil. Kalau dia turun mati lah dia. Jadi macam mana dia nak minum? Pada perempuan pelacur ni, dia lihat anjing yang dahaga sangat ni, maka dia cabut khuf dia. Khuf ni kasut kulit lah.
fa'awsaqathu bi khimariha, kain tudung, kain selendang dia buatkan, jadikan sebagai tali dan diikat di khuf dia, di kasut dia. Fa naza'at lahu minal ma', dia campak dalam telaga, dia cedok air tu. Fa ghufira laha bidzalik, maka diampunkan dosa perempuan ini dengan sebab perbuatan dia, iaitu membuat ihsan, membuat baik kepada binatang, kepada haiwan walaupun anjing. Maka ditanyakan kepada Nabi SAW, innalana fil bahaim ajran, adakah bagi haiwan ini untuk kita dapat pahala juga? Maka Nabi kata apa? Fi kulli dhati kabidin ratabatin ajrun, pada setiap yang mempunyai hati yang basah, makna benda yang hidup, haiwan yang hidup, manusia ke haiwan apa ke yang hidup, maka tetap dapat pahala. Hadis ini nak menyatakan dalil dosa besar tanpa taubat pun boleh diampunkan. Dosa besar tanpa bertaubat boleh diampunkan, itulah pendapat Ahlus Sunnah. Sebab berzina dosa besar, tapi diampunkan dengan sebab kebaikan yang dia lakukan. Dan ini juga, hadis ini memberi faedah kepada kita kebaikan, walaupun sikit, nampak macam tak ada nilai, anjing je pun, tapi memberi satu implikasi yang sangat besar, kebaikan yang cukup besar dalam kehidupan dia. Kemudian hadis yang terakhir, pada malam ini, daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi SAW bersabda, inna bi kulli tasbihatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada setiap tasbih subhanallah itu sedekah, wa kullu takbirah, setiap takbir sedekah, Allahu akbar, itu dapat pahala sedekah, wa kullu tahmidatin, setiap tahmid alhamdulillah dapat pahala sedekah, wa kullu tahlilah, setiap tahlil, bukan tahlil yang kita baca arwah, tahlil arwah itu panjang sangat, tahlil la ilaha illallah itu juga dapat pahala sedekah. Imam At-Tibi menyatakan segala perkara-perkara yang disebutkan ini adalah dianggap sedekah, tashbihan laha bil mal, menyerupai bersedekah dengan harta, iaitu mendapat pahala ganjaran sedekah. Wa amrin bil ma'ruf sadaqatun, iaitu suruh perkara ma'ruf, itu adalah sedekah juga. Orang suruh perkara baik, kita suruh anak kita sembahyang sunat ke, kita suruh orang budak-budak masuk surau suruh diam ke, itu pun dapat pahala sedekah. Wa nahyun anil munkar, menegah kemungkaran, sedekah juga, mendapat pahala sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqatun, dan pada kemaluan salah seorang di kalangan kamu juga sedekah, dapat sedekah juga. Maksudnya iaitu bersama dengan isteri kamu adalah sedekah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, kalaulah salah seorang di kalangan kami memenuhi syahwat dia, adakah bagi dia sedekah juga? Makna dia ni menyetubuhi isteri dia, adakah dapat pahala juga? Maka Nabi jawab apa? Ara'aytum law wada'aha fi haram. Nabi tak bagi jawapan, tapi Nabi tanya dia balik, cuba kamu bagi tahu kat aku, kalaulah dia lempiaskan syahwat dia pada perkara yang haram, akana alaihi fihi wizrun, adakah berdosa perbuatan tersebut? Kemudian barulah Nabi jawab, Nabi kata fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Seperti itulah bila dia letakkan nafsu dia pada tempat yang halal, maka dapat pahala. Sebab kalau dia buat dengan bukan isteri, jadi haram, jadi dosa. Itulah antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perkara ni bukan susah, perkara yang
manusia suka, tetap mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perkara yang bertepatan dengan kehendak syahwat kita banyak. Contohnya seperti bersegera berbuka puasa. Bersegera buka puasa ni sunat, kita memang sukalah. Contohnya azan 7.20, pukul 7 pun kita dah berdiri, dah duduk kat meja makan. Sebab apa? Semangat untuk buka puasa. Tapi jangan semangat saja bacalah Quran, zikir. Sekarang nak 20 minit nak tengok WhatsApp je ke Facebook, zikir. Itu dapat pahala juga. Makan sahur walaupun nampak macam berat, tapi sebenarnya sahur ni memberi kekuatan kepada kita supaya kita tak lapar waktu pagi. Sebab ada sebahagian orang dia tak boleh tahan pagi, dia perut waktu pagi dia lapar, jadi kena makan. Sahur tu penting. Jadi makan sahur ini walaupun untuk syahwat kita, tetap dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang saya bacakan ini adalah riwayat Imam Muslim. Jadi setiap tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, semua mendapat pahala sedekah. Sebab tu lepas sembahyang Nabi kata, man sabbaha lillah salasan wa salasin fi duburi kulli salah. Siapa yang tasbih 33 kali subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, pada setiap kali lepas sembahyang fardu, dia ampunkan dosa sebanyak buih di lautan. Dosa dia diampunkan sebanyak buih di lautan. Banyaklah dosa-dosa kecil. Tapi masalah orang Melayu kita, dia tak nak zikir lepas sembahyang. Dia zikir baca ayat kursi, Al-Fatihah cukup. Sebenarnya bagi saya imam cukup penting, imam. Sebab makmum, masyarakat Melayu kita bergantung kepada imam sepenuhnya. Imam zikir panjang 20 minit, 20 minit lah makmum zikir. Tapi kalau imam Al-Fatihah, makmum pun Al-Fatihah. Sebab makmum dia tak ada pendirian tetap terutama masyarakat Melayu kita. Tapi kalau ada pendirian tetap, tidak kira lah imam nak zikir pendek panjang, aku ada wirid aku. Wirid lepas sembahyang, apa yang Nabi ajar kita buat. Walaupun tak ikut imam pun tak apa. Cukup sekadar itulah. Ada apa-apa soalan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tahu lah, tiap-tiap waktu masuk waktu azan, contohnya dulu orang ni azan, orang lain pula azan, maghrib orang lain pula azan, macam mana tu? Adakah dibolehkan ataupun macam mana? Mana setiap waktu orang lain azan? Boleh. Dia paling baik sebab macam surau kita tak ada bilal tetap tau. Tak ada bilal tetap. Kalau ada bilal tetap baguslah. Kalau tak ada bilal tetap, siapa datang awal dia yang azan. Kemudian dia azan, dia yang akan lakukan iqamat. Kemudian imam, dia juga imam, maka dia akan dapat pahala lebih. Sebab apa? Dialah bilal, dia iqamat, dialah imam. Tapi tuan-tuan kena ingatlah, jangan dia seorang dia melima waktu, dia seorang bagi peluang enggak ke orang lain. Sebab memang dalam hadis banyak ganjaran Bilal berbanding imam. Dalam hadis banyak ganjaran mengenai Bilal, orang yang laungkan azan. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu tahu 3 kelebihan pertama, duduk saf yang pertama. Kelebihan yang kedua, datang waktu sembahyang Zuhur tengah panas terik ni, datang juga. Kelebihan yang ketiga, laungkan azan. Kalau kamu tahu 3 kelebihan ini, kamu akan cabut undi untuk laungkan azan ataupun duduk saf yang pertama. Sebab apa? Kelebihannya besar. Sebab kita tidak nampak kelebihan tersebut. Itu yang kadang-kadang kita suruh orang lain penuhkan saf depan. Kadang-kadang azan dia datang paling awal, sepatut dia kena dia kena berdiri dekat mikrofon tu, dekat stand tu, dia tunggu. Dia tak nak bagi orang lain azan untuk dapat ganjaran lebih. Tapi ini untuk surau yang tidak ada bilal tetap. Jangan pula dah ada bilal tetap, tuan-tuan tolak dia pula. Biarlah dia, sebab dia dah ada dia bilal tetap situ, jadi biarlah dia yang azan. Melainkan kalau tuan-tuan azan, kena minta izin daripada dia tu. Bila mana tuan-tuan datang awal, tuan-tuan azan. Sebab kita tak tahu apa ganjaran dia. Sebab Nabi kata, kalau tahu ganjaran saf pertama, ganjaran azan ni,
manusia akan berebut-rebut sehingga buat cabutan undi. Hari ni orang ni, hari ni orang ni, hari ni orang ni. Sebab apa? Kelebihan azan. Sebab tuan-tuan bayangkan, bila kita laung azan, orang luar dengar. Bila orang luar dengar, kadang-kadang dia tengah tengok TV, azan, tutup TV, turun sembahyang. Kadang-kadang orang tengah nak start kereta, azan, dia matikan je kereta, keluar sembahyang. Setiap langkah dia datang surau, pahala dapat berlebihan. Kemudian orang yang dengar azan dia turun datang sembahyang, walaupun dia memang nak turunlah sembahyang, cuma dia tak dengar azan terus dia turun, maka dapat pahala. Setiap perjalanan dia sampai ke masjid dapat kepada Bilal juga, yang ingatkan dia sembahyang. Jadi ganjaran dia besar. Kalau sembahyang yang datang sembahyang tu 50 orang dengan sebab dia azan, maka pahala dia banyaklah. Imam tak ada pahala apa pun. Pahala dia baca dia sembahyang jadi imam je lah. Sebab tu bila Bilal azan, syaitan lari sehingga tak dengar suara azan, sejauh-jauh mungkin sampai tak dengar suara azan. Tapi bila imam naik imam, syaitan datang balik, masuk balik, sehingga was-was imam 3 rakaat 4 rakaat, 3 rakaat 4 rakaat. Okay, cukup sekadar tu dulu. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan tuan-tuan.